untuk menyampaikan taklimat berkaitan pendaftaran Fitra. Dipersilakan. Belum ada skrin lagi. Sekejap Stop sharing Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan salam sejahtera kepada semua PII, penyelaras inovasi institusi masing-masing. Baik, saya Ahmad Ashraf bin Ali, saya bertanggungjawab dan diberi amanah untuk menguruskan pendaftaran dalam pertandingan Pitram 2024. Baik, sebelum saya meneruskan sesi taklimat berkenaan dengan pendaftaran, ingin saya highlight beberapa perkara lah. Okay? Sebab kaedah pendaftaran yang kami amalkan, yang kami decide untuk lakukan agak berbeza dengan kaedah pendaftaran yang telah dilaksanakan di UPM. Okay? Jadi so saya harap penyelaras akan memberi perhatian, okay, agar tidak terlepaslah poin-poin yang penting supaya tidak timbul masalah-masalah di di kemudian hari. Baik, kenapa tak dapat ni? Gerak. Okey, sebagaimana yang kita maklum bahawa di Pitram kita ada kalau sebelum ni kita ada 4 pertandingan, 4 kategori, yang mana kategori A untuk kategori A dan B untuk pelajar dan C dan D untuk staff, iaitu diasingkan, pengurusan dan juga akademik. Tapi pada kali ini kita gabungkan. Kita hanya ada 3 kategori sahaja, iaitu kategori A, kategori B dan kategori C sahaja. Okey, yang mana kategori A dan kategori B masih dikekalkan, iaitu kategori A dan B hanya untuk pelajar, yang mana kategori A adalah untuk sains sains dan teknologi, dan kategori B juga untuk sains untuk pelajar, tetapi bidang berlainan lah, bidang sains sosial. Okey, kategori A untuk sains teknologi dan kategori B untuk sains sosial. Dan kategori yang terakhir iaitu kategori untuk staff, iaitu kategori akademik dan juga pengurusan, academician dan administration. So kita gabungkan kategori sini atas nasihat daripada Majlis Dekan, okay, Asasi Kaunsil, yang mana memberi cadangan kepada pihak tuan rumah untuk menggabungkan kategori C dan juga D, okay, mengambil kira penyertaan yang sebelum-sebelum ini kemungkinan penyertaan kurang kalau saya tak silap lah. Okay. Jadi bila digabungkan diharapkan penyertaan akan bertambah meriah lah, insya-Allah. Okay, secara kasarnya kita ada 3 kategori pada kali ini, iaitu kategori B, kategori A, kategori B dan juga kategori C. Yang mana kategori A dan kategori B adalah kategori pelajar dan kategori C adalah khusus untuk staf sahaja. Itu sekira jelas. Okay. Baik, untuk seterusnya ini adalah pembahagian kuota penyertaan yang mana saya juga ingin highlightkan pembahagian kuota ini adalah atas nasihat Asasi Kaunsil juga. Okey, yang mana untuk pusat asasi kita telah memperuntukkan penyertaan sebanyak 154 secara fizikal. Okey. Kalau kita pecahkan, iaitu setiap pusat asasi hanya diberikan tempat 14 penyertaan sahaja. Okey, 14 penyertaan sahaja. Jadi kami harap setiap pusat dapat memenuhi penyertaan ini. Okey. Dan kemungkinan akan timbul lah sekiranya tidak apa akan berlaku sekiranya tidak dapat memenuhi. Okey, jadi jadi untuk jawapannya kita cubalah, okey. Cuba, kami berharaplah, okey, pihak penganjur berharap setiap pusat asasi cuba juga untuk memenuhi 14, okey, tempat yang telah diperuntukkan. Okey, manakala penyertaan untuk dalam talian hanya diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak. Okay. 20 iaitu 20 tempat, yang mana 10 untuk UMS dan 10 lagi untuk UNIMAS. Okay. Itu adalah penyertaan untuk pusat asasi.
Manakala penyertaan untuk kolej matrikulasi hanya 60 sahaja tempat yang telah diperuntukkan untuk fizikal dan 20 untuk dalam talian. Dan pembahagian ini pihak pengajar menyerahkan sepenuhnya pembahagian ini kepada bahagian matrikulasi iaitu Encik Hishamuddin untuk menetapkan bilangan-bilangan setiap matrikulasi itu sendiri. So kami memang serahkan sepenuhnya. Okay. So saya harap jelas ya. Okey, manakala untuk kaedah pembayaran pula, okey. Di sini kami tentukan dua kaedah pembayaran yang mana kaedah pertama ni sangat-sangat digalakkan. Okey, kaedah pertama ni untuk semua peserta kita berharap dapat memilih kaedah yang pertama iaitu kaedah My Payment. Dan kaedah My Payment ni untuk langkah-langkah pembayarannya saya rasa boleh minta apa ni peserta untuk merujuk ke kaedah pembayaran di website kita lah, di laman sawang kita yang telah kita sediakan. Di sana memang dah ada lah step by step kita dah letak secara penuh. Okey. Panduannya betul. Panduan kaedah pembayaran kita dah letak kat sana. Okey. Untuk My Payment ni, untuk My Payment ni yang penting sebab pendaftaran untuk kali ni, kalau saya rasa semua dah mungkin ada beberapa penyerah sudah aware lah yang mana kaedah pendaftaran pada kali ini kita menetapkan dua benda yang paling penting. Sebelum pendaftaran mesti membuat bayaran terlebih dahulu dan yang kedua mesti menghantar abstrak. So ni agak berbeza kaedahnya daripada yang dulu. Kalau dulu kita boleh daftar, kita boleh terus daftar dan abstrak kemudian dan juga bayar kemudian. Tapi kali ni kita ubah cara yang mana untuk memudahkan pihak kami juga menguruskan penyertaan. Jadi kami telah menetapkan dan mewajibkan sebelum pendaftaran dilakukan, peserta mesti membuat dua perkara iaitu mesti membuat bayaran terlebih dahulu dan juga mesti menyiapkan abstrak. Jadi sebelum mendaftar, sekiranya salah satu daripada dua ni tidak dipenuhi, tidak dilengkapi, maka pendaftaran tidak akan didaftar, penyertaan tidak akan didaftarkan. Jadi untuk yang pertama iaitu pembayaran mestilah untuk membuktikan pembayaran telah dilakukan. Jadi peserta mesti mengisi dan mengikut langkah-langkah pembayaran uh, pembayaran yang telah ditunjukkan dalam panduan. Sekiranya membayar My Payment dan di akhir My Payment ni kita akan dapat resit dan resit tu perlu diupload di dalam borang untuk pendaftaran. So resit ni adalah bukti pembayaran. Jadi sekiranya tiada resit ataupun tiada abstrak, so kita tidak daftarkanlah. Dan yang kedua, ini hal bermakin lah, tapi saya ceritakan. Yang kedua, sekiranya abstrak telah dihantar, akan tetapi peserta ingin membuat pembetulan pada abstrak tersebut. Jadi saya harap peserta tidak mendaftar kali kedua. Ini kerana sekiranya pendaftaran kali kedua dibuat di atas tajuk yang sama, jadi dia akan menyebabkan kekeliruan kepada pengurusan, khususnya pendaftaran lah. So kita susah nak filter dan sebagainya. Jadi bila ada dua penyertaan dengan tajuk yang sama, kita takut keliru. Dan nombor ID dia akan jana secara automatik. So kita harap tidak mendaftar kali kedua, akan tetapi pembetulan pada abstrak tu perlu di-emailkan. Perlu di-emailkan kepada email rasmi Pitram. Email rasmi Pitram dengan menyatakan abstrak yang baru juga nombor ID. So untuk masalah ini saya telah letak dalam FAQ. Yang mana dalam FAQ menerangkan langkah-langkah sekiranya berlaku sekiranya ingin membetulkan abstrak. So dalam FAQ saya dah letakkan kat situ. Jadi boleh rujuklah dekat FAQ macam mana langkah untuk membetulkan abstrak. Okey, kita kembali kepada kaedah pendaftaran. Untuk kaedah pendaftaran yang kedua iaitu untuk online banking. Okey, untuk online banking ni telah dikhususkan untuk peserta-peserta yang menggunakan geran apa lagi LO dan juga peserta-peserta yang mendapat pembiayaan
daripada institusi. Contohnya pusat akan membayar kan. Jadi untuk jenis-jenis yang macam ni boleh merujuk ke online banking. Okey, online banking lah. Kalau yang biasa kita nasihatkan ataupun kita galakkan menggunakan My Payment sebab dia mudah. Yang mana kita buat pembayaran terus dapat resit dan resit tu akan diupload ke dalam My apa ni e-borang dan barulah didaftarkan. So ni penting saya harap tidak berlaku apa ni masalah pendaftaran di kemudian hari. Yang mana bila kami semak tak cukup abstrak ataupun tak cukup resit dan sebagainya. Jadi bila tak cukup pendaftaran tidak lengkap, jadi kami tak akan daftarkan. Okey. So bila tak didaftarkan maka tak dapat letter of acceptance lah. Okey. So bila tak dapat letter of acceptance maka nama ID dan sebagainya tak ada. Jadi dia tidak didaftarkan. So untuk mengelakkan perkara-perkara begini berlaku, jadi saya harap peserta-peserta dapat memenuhi dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah dinyatakan sebelum ini. Okey, berkaitan dengan peserta yang dibiayai oleh institusi kan. So yang ni dia akan masalah bila pendaftaran masalah dia ada satu dokumen yang menyatakan pelajar-pelajar tu ditanggung. Okey. Jadi di sini kami minta kalau boleh kami minta institusi keluarkan satu surat jaminan yang mana dalam surat itu menyatakan bahawa pelajar, pelajar sekian, yang ini senarai pelajar. Kalau ada 2 kumpulan, kalau ada 3 kumpulan, ada 14 kumpulan kan, 14 kumpulan, sertakan senarai pelajar bahawa pelajar-pelajar ini akan dibiayai oleh jabatan. Dan untuk tanda tangan tu tanda tangan dekan sahaja. Tanda tangan dekan sahaja dah memadai untuk nak menyatakan bahawa um, pelajar ini dibiayai oleh jabatan, oleh pusat. Okey. Cuma dan surat ni diupload dalam borang tu, dalam pendaftaran. Okey. Jadi kalau ada 14 grup, maksudnya surat tu dibahagikan kepada setiap kumpulan. So kumpulan tadi tu akan mengupload, memuat naik surat yang sama. Jadi pendaftaran tu dia akan daftar secara berasingan. Cuma surat bukti tu surat sama. Surat sama. Saya harap jelas tak apa nanti kita akan buka untuk soal jawab untuk inquiry. Saya teruskan Kenapa tak timbul? Ini adalah kita punya carta alih untuk pendaftaran. Bermula di sini, nampak tak mouse? Bermula di bayaran dan abstrak. Bayaran dan abstrak telah selesai. So setelah peserta membuat bayaran dan abstrak, maka dia terus boleh mengisi borang dan muat naik abstrak. Masa dalam borang tu dia muat naik lah, dia upload abstrak dan juga bukti, dan kemudian penyertaan akan didaftarkan. So terbalik. Dia semakkan. Terbalik. Maafkan saya, sepatutnya semakkan ni. Semakkan jawatan kuasa pendaftaran dan bendahari. Jadi jawatan kuasa akan menyemak dulu sama ada bukti pembayaran dah lengkap ataupun abstrak ada. Jadi bila ada kedua-dua elemen ni, maka jawatan kuasa pendaftaran akan mendaftarkan. So ni terbalik so minta maaf. Dia akan daftarkan. Dan sekiranya jika tidak lengkap, so pendaftaran tidak lengkap, kita akan kembali balik kepada bayaran tadi. Pada mulalah. Jadi kita minta untuk untuk lengkapkan dokumen-dokumen yang diminta terlebih dahulu sebelum mendaftar. So setelah itu setelah penyertaan didaftarkan, bila dokumen lengkap, penyertaan akan didaftarkan dan kami akan keluarkan LOA iaitu Letter of Acceptance, dan peserta akan mendapat ID. So bila peserta mendapat ID maksudnya dah diterimalah. Dan boleh terus selesaikan projek dan buat latihan dan tunggu hari kejadian iaitu hari pertandingan untuk menempuh kejayaan insya-Allah. So proses dia sangat simple. Apa yang penting di sini ialah dua dokumen yang sangat penting sebelum pendaftaran iaitu abstrak dan juga bukti pembayaran. Itu saja. Dan bukti pembayaran sekiranya mempunyai resit boleh terus upload, dan sekiranya ditanggung oleh pusat boleh ada surat jaminan, dan sekiranya ada geran boleh sertakan dan boleh muat naik
ataupun upload surat geran tersebut. Okey. Ha. Dan ini untuk ini adalah apa ni, penetapan yang baru juga yang mana kami asasi kaunsil meminta kami untuk apa ni, membuat pembahagian baru. Untuk kategori A dan B, iaitu kategori pelajar, kita kategorikan A dan B, dia diberi pilihan. Diberi pilihan sekiranya satu kumpulan tu ingin satu mentor ataupun dua mentor. Okey. Tapi bilangannya tetap 6. Okey, bilangan peserta untuk satu kumpulan tetap 6 orang, tidak boleh lebih daripada itu. Okey. Untuk yang satu mentor, so jadi pelajarnya ada 5 orang. Manakala untuk 2 mentor, pelajarnya 4 orang. Jadi untuk pembahagian ni hanya dikhususkan untuk kategori A dan B sahaja. Okey, kategori A dan B sahaja. Okey, kemungkinan ada pelajar yang ada kumpulan yang ingin satu mentor dan kemungkinan ada kumpulan yang ingin 2 mentor. Tapi apa pun pembahagian mesti tidak melebihi 6 orang. Okey, itu jelas ya. Manakala untuk kategori C, iaitu kategori staff, yang ini memang kekal, satu sahaja ketua dan 5 ahli. Okey, satu ketua dan 5 ahli, ya, bukan 5 pelajar sebab dia semua staff. Okey. Bilangan minimum, okey. Untuk bilangan minimum ni, adakah perlu menetapkan 6 orang dalam satu kumpulan? Okey, ini terpulang kepada terpulang kepada kumpulan tu lah, sama ada kalau tidak boleh nak 6 orang tak ada masalah. Dia 4 orang ke, tiada bilangan minimum lah, tiada bilangan minimum. Kalau satu orang proceed lah, satu orang kan. Okey, kalau satu orang pun tak ada masalah, proceed. Biasanya yang satu orang ni staff je lah. Okey, biasa kalau pelajar ni memang ada mentor dan juga pelajar. So tak ada bilangan minimum dan bilangan maksimum hanyalah 6 orang. Okey, tidak boleh melebihi 6 orang. Okey, sekiranya lebih kena buat 2 kumpulan lah. Okey, ala kulli hal. Okey, dan yang terakhir ialah tarikh-tarikh. Okey, tarikh-tarikh penting. So saya harap penjelas-penjelas dapat maklumkan kepada peserta-peserta berkenaan dengan tarikh-tarikh yang penting. Okey, tarikh-tarikh ini kami letakkan dalam website. Okey, kami okey. Okey. Oh, sorry. Okey, kami letakkan dalam website. So boleh sekiranya terlepas tarikh-tarikh ini boleh rujuklah di website kami. Yang mana tarikh pendaftaran, tarikh terakhir pula. Tarikh akhir pendaftaran iaitu 30 November. Okey, 30 November dalam sebulan lagi kan. Sebulan lagi. Okey, dan tarikh akhir untuk abstrak juga 30 November. Ni semua apa ni pendaftaran lah, pendaftaran kan. So tapi jangan tunggu akhir kalau boleh, sebelum tu memang kita dah buka lah. Okey, so jadi untuk pendaftaran, abstrak dan juga bayaran, yang mana resit tu, untuk upload resit dan sebagainya, semua 30 November. So selepas 30, akan dipertimbangkan lah. Okey, akan dimaklumkan kemudian lah, akan dimaklumkan kemudian. Okey, untuk tarikh akhir penghantaran poster, okey, yang ini untuk kategori poster terbaik. Okey, ni paling penting. Penghantaran poster adalah untuk kategori poster terbaik. Jadi kena design cantik-cantik lah. Okey, tarikh terakhir ialah 9 Februari. Okay, manakala tarikh akhir penghantaran video adalah 13 Februari. Okey, untuk syarat-syarat ataupun kaedah cara menghantar video ni boleh rujuk di website kami. Okay, untuk hantar video kita tak perlu upload video lah. Okay, kita perlu upload dalam YouTube sahaja, YouTube sendiri, dan kemudian share link dia dengan kami. Okay, kita ada sediakan borang. Okay, yang mana borang tu perlu paste link, kongsikan link sahaja. Okay, tidak perlu upload video lah. Video kadang besar kan. Okay. Okey, untuk video ni, untuk video mungkin ada yang tertanya-tanya. Untuk video ni adalah khusus untuk online sahaja, iaitu penyertaan dalam talian sahaja. Okey, ataupun fizikal tidak perlulah, fizikal tak perlulah kita present secara fizikal lah. Okey. Jadi penghantaran video ni hanyalah dikhususkan untuk Sabah dan Sarawak sahaja. Okey, Sabah dan Sarawak. Berkenaan dengan perkongsian pintar iaitu 20 Februari, ini tarikh perkongsian lah pintar, iaitu seminar tadi kan, forum kan. Okay. Dan tarikh pertandingan, ini tarikh pertandingan iaitu ni dalam talian dalam talian kita buat awal sehari 23 hari bulan Sabah dan Sarawak, dan secara fizikal 24 bulan. Ini tarikh kejadian lah, tarikh hari kejadian. So log lah. Dan rasmian penutup pada tarikh yang sama iaitu 24 hari bulan sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya, jawatan kuasa pendaftaran. Kalau nak buka terus soalan. Okey, saya buka
soalan sekiranya ada pertanyaan. Assalamualaikum. Saya Raihan dari UM. Saya nak Okey. tanya yang kalau yang tadi tu ahli yang untuk kategori C tu, boleh ke dia datang dari ada ahli daripada fakulti lain? Maksudnya yang join jadi untuk universiti ni, sebab yang sebelum ni saya masuk UPNM dan saya masuk dekat UPM dibenarkan. Itulah nak Maksudnya ahli fakulti lain tu ahli daripada bukan asasi. Daripada asasi fakulti. ada, asasi jadi ketua dan ahli. Tapi ada seorang ada dua orang tu daripada fakulti lain. So itu tak ada Dia masalah. Itu tak ada masalah. tak ada masalah Tapi ketua memang kena dari asasi juga. Ya, ketua daripada asasi. Okey. Okey, terima Tak kasih. ada masalah. Tapi kalau untuk mentor untuk kategori A dengan B, mentor dengan mentor tu memang yang tu Bersih memang asasi. asasi lah. Itu memang asasi. Itu tak boleh untuk pelajar tu memang pertandingan ni memang untuk asasi. Untuk asasi kita tak asasi dan matrikulasi. Okey. Minta maaf. Okey. Dan kalau contohlah yang dalam mana-mana kategori C ni ada daripada dia asasi tapi dia daripada asasi lain. Maksudnya kita orang bergabung tapi daripada contohlah saya dari UM, lepas tu ada seorang lagi daripada UPM. Ahli tu. Boleh ke? Masuk asasi lain ni maksudnya di bawah universiti yang sama ataupun Tak, universiti yang berbeza tapi berbeza? asasi maksudnya ahli tu ada daripada asasi UM, ada dari asasi UPM for example. Boleh? Okey, yang ni Macam kita ada uh, sama. ini baru ni bagi kami, baru. So sebelum ni saya tak timbul lagi. Mungkin saya hold dulu lah. Mungkin kita akan Okey, ambil, boleh. saya noted dan saya akan Maklumkan respon kemudian. kemudian dalam, kami bincang dulu sebab ini agak baru lah. Okay? Mm-mm. Jadi sebelum ni kita memang pembahagian memang berdasarkan asasi masing-masing. Dan untuk kecampuran ni nanti kami akan bincang sebab belum nanti saya akan respon dalam Telegram. Boleh Okey. Puan? Okay, terima kasih. So ada soalan lain? Okay, Assalamualaikum. Salam. Saya Ulul Ilmi dari UMT. Berkenaan dengan jadual waktu tu selepas yang terakhir kot tak silap saya, second last. Okey, yang ni untuk tarikh akhir bayaran ini maksudnya untuk yang cara payment yang kedua kan? Sebab kalau nak ikutkan tarikh bayaran perlu dilakukan sebelum pendaftaran. Oh, ni payment kedua iaitu melalui geran ataupun sebagainya. Pada 30 November ni. Okey, Dr. Ulul Ya saya. yang saya faham pembayaran yang dia biayai oleh pusat itu maksud Doktor Okey, kalau pembiayaan yang dia biayai khas daripada pusat ataupun mana-mana kolej matrikulasi tidak tertakluk kepada tarikh yang kita nyatakan ni. So 30 November ni hanya untuk self-sponsor sahaja, bayaran sendiri. So untuk pembiayaan daripada pusat, so just share dengan kita satu surat jaminan yang bertanda tangan oleh dekan ataupun pengarah asasi ataupun kolej matrikulasi sebagai satu surat jaminan lah. Jadi daripada surat itu kita akan keluarkan invoice dan kita akan hantar ke bendahari UMT untuk urusan pembayaran. Okey, baik, faham. Terima kasih. Okay, terima kasih Doktor. Sama. So nanti yang tu bendahari kami akan berurusan dengan bendahari kami akan kejar. Okay. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Salam. Saya Linda daripada UMS. Ya. Boleh dengar kan? Boleh dengar, silakan Puan. Saya nak tanya pasal penyertaan daripada UMS kan dia diperuntukkan 10 penyertaan untuk online. Jadi penyertaan untuk fizikal tu tetap sama ke 14 atau macam mana? Okey, setakat ni kita putuskan untuk UMS, Unimas, kita berikan kelonggaran sebab agak jauh lah kan nak datang sini kan. Ini yang pertamanya lah. Tetapi sekiranya Unimas dan UMS berhajat untuk hantar secara fizikal, saya kira kita tidak tertakluk kepada 14 tu lah.
Sebab tadi cakap 14 penyertaan saja kan untuk fizikal. Jadi kalau kami Fizikal 14 penyertaan fizikal untuk Semenanjung Malaysia saja. Semenanjung. Tapi betul. kalau kami nak hantar secara fizikal pun Boleh berapa? dibenarkan, cuma kita Boleh nak lah. tahu juga, tuan rumah nak tahu berapa bilangan yang UMS ataupun Unimas nak hantar tu. Okay. So tu nanti update nantilah kan? Ya betul lah. Update dulu, nanti kita tengok macam mana. InsyaAllah kita cuba entertain daripada Unimas dan UMS untuk fizikal. Tak ada masalah pun. Okay. Terima kasih. Sama. Puan Dr. Azlian, ada apa soalan? Assalamualaikum, saya Azlian daripada UPNM. Boleh dengar? Tak jelas lah suara doktor. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jelas. Saya Azlian daripada UPNM. Saya nak tanya satu soalan. Adakah terdapat diskaun jika pendaftaran ataupun penyertaan secara kumpulannya ramai? Contohnya untuk 10 kumpulan, ada tak diskaun 10% ke? Atau harga yuran sama saja? Okey doktor, saya cuba respon lah. Sebenarnya yuran yang kita kenakan adalah RM300 untuk penyertaan fizikal lah. Itu adalah satu nilai yang agak rendah lah kalau kita nak bandingkan dengan mana-mana pertandingan inovasi sekarang ni. Jadi buat masa sekarang kita tidak menyediakan apa-apa diskaun untuk penyertaan 10 penyertaan ke 14 penyertaan, kita still kena bayar RM300 seperti mana di dalam panduan lah. Okey, faham. Thank you. Okay, terima kasih doktor. Ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan pendaftaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Azwan, dengar Ya, saya. Ya, Tuan Nishamuddin ya, bahagian matrikulasi. Bahagian matrikulasi. Encik Azwan, okay, so far yang saya faham, untuk Semenanjung semuanya bersemuka, betul? Betul, Tuan. Okay. Jadi yang 20 kota yang di dalam slide tu pun untuk Sabah Sarawak sajalah kan? Betul, ya saya. Okay, saya nak clarify itu je. Okay, maklum, terima kasih. Okay, terima kasih. Cumanya Tuan Nishamuddin, seperti mana yang Encik Ashraf sebut tadi, penentuan bilangan setiap kolej matrikulasi ini akan ditentukan oleh Tuan kan? Betul tak? Ya, betul. Okay, Sebab tu terima saya nak kasih, Tuan. kepastian yang online tu memang Sabah Sarawak sajalah kan? Okay. Betul. Okay, alright. Ada soalan berkaitan dengan medal lah untuk Sabah Sarawak. Sekiranya minta maaf, untuk penyertaan Sabah dan Sarawak ni medal akan dihantar melalui courier lah. Tak perlu datang ke sini. Nanti kita akan uruskan pos, insya-Allah. Kalau fizikal macam Unimas, UMS boleh collect selepas habis saja pertandingan. Ada lagi ke soalan berkaitan dengan pendaftaran? Assalamualaikum, saya nak tanya. Soalan di chat box ya. Kita Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Safura. Okey, so saya Dr. Safura daripada UPNM. Saya nak tanya yang berkaitan dengan 14 penyertaan ni. Saya tak clear lah tadi, mungkin saya terlepas pandang. Wajib ke penuhi 14 penyertaan ni? Okay. Dia macam saya katakan tadi, 14 penyertaan ni diperuntukkan hasil daripada perbincangan dengan asasi kaunsil. Okay. Ni mungkin untuk nak memberi sama ratakan lah. Tapi cuma kita galakkan setiap asasi untuk memenuhi tempat 14 tempat ni. Tapi kita tak wajibkan lah. So kita cuma galakkan. Kalau boleh penuhkan. Kalau tak dapat penuhkan semampu mungkin. Kalau boleh 10 ke ataupun boleh kurang daripada itu pun semampu mungkin lah. Cuma kita galakkan untuk memenuhi. Okay, terima kasih. Ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aminuddin dari Unimas. Nak tanya tentang talian tu, Unimas 10 untuk kota tu. Kalau 10 lepas tu, kalau kami nak hantar juga fizikal, bolehlah juga. Macam mana? Kalau contohnya sekarang ni penyertaan untuk online 10. Tapi nak masuk lagi untuk fizikal. Tu memang boleh combine ke macam mana? Okey, untuk menjawab soalan Dr. Aminuddin, kita punya plan asal adalah untuk Sabah dan Sarawak kita buka untuk online saja. Tapi kalau sekiranya ada hajat untuk datang ke sini,
untuk buat secara fizikal, kita amat alu-alukan. Cumanya buat masa sekarang, doktor boleh ni lah confirmkan dulu berapa bilangan fizikal yang doktor nak hantar. Dan maklumkan kepada kita, nanti kita akan cuba bagi keputusan. Okey. Sebab Sebab sekarang ni untuk satunya online, kita pun kena lihat kepada kapasiti dewan kami juga. okey. Ah, Okey, sebab sekarang ni dalam talian memang dah confirm 10 penyertaan. Cuma kalau kata nak lebih daripada tu, contohnya kota untuk fizikal, selebihnya. kita hold dulu untuk soalan Okey. ni, berapa Okey. kuota fizikal untuk Unimas UMS, nanti Okey. kita akan dapatkan doktor kemudian, Okey. boleh? Okey. Terima kasih Okay, itu terima kasih saja. doktor. Okay, cool. Ya. Ada apa-apa soalan lagi ke yang masih lagi menjadi tanda tanya? Boleh Boleh saya tanya, disuarakan. boleh saya tanya satu lagi soalan? Ya, Dr. Raihan. Okey, macam ni. Tadi kan tulis 14 penyertaan setiap asasi. Sekiranya asasi tu ada nak hantar lebih daripada 14? Sebab Okey, macam kan sebenarnya kita tak ada limitation kan. So ada yang sampai hantar, maksudnya kita dah macam mungkin ada yang dah mesti dah prepare nak lebih banyak daripada 14 sebab sama ni faham tak ada limitation. So kali ni kalau kita terlebih daripada 15, terlebih daripada 14, boleh ke? Okey, soalan dia, boleh tak kita hantar lebih daripada kuota yang kita nyatakan? Okey, untuk makluman doktor, keputusan ini bukanlah keputusan Tuan Rumah. Ini adalah keputusan daripada MDPA, Majlis Dekan Pengarah Asasi Malaysia. Jadinya kita terpaksa untuk ikut kuota yang telah dinyatakan. So jawapan saya, tidak boleh hantar lebih daripada 14. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Raihan. Okey, mungkin saya boleh ulang baliklah. 14 penyertaan setiap UA itu termasuklah kategori A, B, C, bukannya 14 penyertaan untuk kategori A, B saja. A, B, C kena equally distributed lah. Itu bergantung kepada kebijaksanaan pusat masing-masing nanti. Okey, kita masih lagi mengalu-alukan sebarang soalan berkaitan dengan pendaftaran. Ada kat chatbox ada soalan ya? Okey, soalan daripada Dr. Azian binti Idris. Okey, 60 ini termasuk semua kategori ya? Ya, betul. Okey, 60 ni fizikal, termasuklah A, B, C. Cumanya penentuan berapa bilangan setiap kolej matrikulasi ini kena bincang dengan Tuan Hishamuddin bahagian matrikulasi. Itu setakat inilah ketetapan yang kita putuskan. Ada apa-apa soalan lagi? Sebelum saya teruskan kepada jawatan kuasa penjurian. Okey, so kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh ditanyakan di akhir sesi. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, suka saya menjemput dan mempersilakan Dr. Huda selaku wakil jawatan kuasa penjurian Pitram 2024 untuk menyampaikan taklimat. Persilakan. Sementara kita tunggu Dr. Huda, saya nak ingatkan kepada semua penyelaras untuk isi borang di ruangan chat, borang kehadiran. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya semua? Okey, so saya daripada unit penjurian. Saya perkenalkan diri dulu, Dr. Nadratul Huda binti Misral. So boleh panggil saya Dr. Huda. Okey, so berkenaan dengan saya akan fokuskan untuk judging kriteria. Alright, untuk Pitram 2024.
Saya mengalu-alukan lagi lah, okey, kepada semualah, okey, untuk PITRAM 2024 nanti insyaAllah akan diadakan di USIM. Okey, sebagai permulaan untuk distribution of medals, so kita dah buat ketetapan untuk medals gold, silver dengan bronze. So 30% diperuntukkan untuk gold, 40% untuk silver dan selebihnya 30% untuk bronze. So bagi distribution of medals ni memang kita akan follow ketetapan yang ditetapkan ni lah, okey, seperti perbincangan. Okey, untuk sekejap ya. Alright. So untuk kriteria, kita ada 3 kategori, kategori A, B dan C. Untuk kategori A dan B, dua-dua ni melibatkan pelajar, students. Untuk kategori A adalah sains dan teknologi dan kategori B adalah student untuk social science. So apa yang akan dipertimbangkan sewaktu judging kriteria nanti, kita akan ada 4 elemen. Alright, so kita akan ada scientific. Scientific ni khusus untuk kategori A. Maksudnya khusus untuk kategori pelajar sains dan teknologi. Kemudian kita akan tengok juga dari sudut presentation, and then the impact, and lastly creativity and originality. Untuk social science, kita akan fokus kepada idea. Okey, kategori B, social science untuk student, kita akan fokus kepada idea dan selebihnya samalah presentation, impact, creativity and originality. Untuk kategori C, untuk yang impact ni, untuk kategori A dan B, kita impact ni, it can be impact to society, environment, impact to knowledge. So, semua impact kita akan ambil kira lah, maksudnya how impactful the research is ataupun yang innovation itu sendiri. Okay, kalau untuk kategori C, untuk staff, academician dan administration, so inilah kelima-lima elemen yang akan dinilai. Kita ada practicality and sustainability, creativity and originality, presentation, impact and scientific ataupun idea daripada projek itu sendiri. So secara umumnya kriteria ni memang dah ada juga di laman web PITRAM, boleh rujuk. So inilah elemen yang akan dinilai semasa judging proses nanti. Alright, so untuk PITRAM 2024, kita ada 10 awards insyaAllah, okay, dengan penambahan 1 award baru iaitu Best Poster Award untuk all category. So award yang lain ni kita kekalkan, kita ada The Most Creative Project Award untuk kategori A, Sains Teknologi, ni kategori student. The Most Creative Project Award untuk kategori B ni pun student tapi social science. The Most Creative Project Award untuk kategori C, khas untuk akademik. Dan juga kita ada juga khas untuk administration. And then Best Presentation Award bagi physical presentation. Kita ada juga Best Presentation Award untuk online presentation. Best Poster Award ni yang macam tadilah saya cakap untuk keseluruhan all category. And untuk Best Overall Project Award ataupun Al-Khawarizmi Award, kita akan nilai secara keseluruhan. Tidak mengikut kategori yang khusus tapi kita akan ambil kira semua kategori. Second Best Overall Award, Al-Farabi Award, all kategori juga, dan third Best Overall Project Award which is Ibnu Sina Award. So ini adalah prize information untuk PITRAM 2024. So inilah anugerah-anugerah yang akan dipertandingkan dan akan ditetapkanlah oleh juri-juri nanti. Okay, untuk terakhirnya ada beberapa lah notis yang suka untuk saya highlightkan. Okay, presentation can be conducted in English or Malay. So tiada masalah kalau peserta nak presentkan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay, and jury's decision is final. Presentation duration strictly 7 minutes. So anything presented after 7 minutes will not be judged, and 3 minutes for Q&A session.
So memang kita tetapkan untuk 7 minit sahaja, sama ada online ataupun fizikal. Memang minta kerjasama untuk patuhi 7 minit ini, kerana selepas apa sahaja yang dibentangkan selepas 7 minit tidak akan diambil kira lah. Dan 3 minit untuk Q&A session. Dan benda ni sangat penting lah untuk kita patuhi masa supaya tidak mengganggu proses-proses penjurian yang lain, dan kita punya majlis penutup pun pada hari yang sama dan bermula pada petang. Dan saya minta kerjasama semualah untuk pesan kepada ahli kumpulan, yang menyertai pertandingan Pitram ni untuk menyediakan video dan juga presentation secara fizikal, strictly 7 minutes. Okay. Alright, jury reserves the right to repeat the judging process if necessary. Kalau kata ada pertimbangan ataupun ada keperluan untuk kita repeat the judging process, so kita akan bagi tahulah mungkin untuk penetapan awards yang tidak dapat satu keputusan yang tepat, jadi mungkin kita akan memerlukan satu lagi proses penjurian. Alright, and poster submission must be completed before or on 9 February 2024 for the judgment of the Best Poster Award. So untuk Best Poster Award ni memang kami tekankan poster submission mestilah dihantar, disubmit sebelum ataupun pada 9 Februari. Kalau selepas daripada itu, maka poster yang dihantar tidak akan dinilai lah. Makanya tidak ada peluang lah untuk memenangi Best Poster Award. So minta kerjasama semua untuk mematuhi segala tarikh-tarikh yang kami telah tetapkan. Jadi boleh rujuklah, nanti ada di akhir sesi ini kita akan kongsikanlah rujukan untuk semua. Alright, so poster submission after the due date will not be entertained or judged, and video link submission for online participant must be submitted before or on 30 February 2024. Sama juga sebarang penghantaran video selepas daripada tarikh yang kami telah tetapkan, kami tidak akan melayanilah dan tidak akan dinilai. Okay, so itu sahaja daripada pihak juri. Saya buka kepada soalan sekiranya ada. Assalamualaikum. Sebarang soalan yang ingin ditanyakan kepada jawatan kuasa penjurian. Okey, Assalamualaikum. Saya Faizal dari Pusat Pengajian Pra-Universiti, Universiti Malaysia Sarawak. Dapat dengar saya ke tuan? Jelas. Okey. Boleh tak saya nak minta Apa soalan? Ditanyakan. Mungkin kita boleh buka soalan. Mungkin bukan berkaitan dengan juri, mungkin pendaftaran, penginapan, kita alu-alukan, tiada masalah. Saya nak minta tolong untuk pergi balik semula ke slide yang berkenaan dengan kuota award tadi tu, sebab saya terlepas bahagian tu tadi. Sekejap kita buka slide award. Award. Okey, ya doktor. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan award? Okey, tadi berkenaan dengan kuota untuk pingat emas, perak dan gangsa tadi tu. Okey, ya, ni ke doktor? Betul medal. Okey, ya. Apa soalannya doktor? Okey. Jadi untuk kuota pingat emas, pingat perak dan pingat gangsa ini akan diguna pakai untuk ketiga-tiga kategori atau untuk kategori khusus pelajar sahaja atau staf sahaja atau bagaimana? Saya terlepas tadi tu. Secara keseluruhan, all category. So maksudnya memang 30% gold untuk ABC, silver,
40% A, B, C, bronze pun untuk semua kategori lah A, B, C. I see. Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas soalan ini, Doktor. Ada apa-apa soalan lagi ke berkaitan dengan penjurian ataupun soalan-soalan lain? Assalamualaikum. Salam. Ya, Dr. Azian. Silakan. Saya nak tanya mengenai presentation tadi tu, yang fizikal, 7 minit kan? Presentation tu akan dibuat di booth ke ataupun kat pentas ke? Macam mana? Tak dengar. Dr. Huda mic dia off. Juri Okay. akan datang ke booth. Juri akan datang Okay. ke booth dan akan nilailah presentation dan projek yang dipertandingkan. Kiranya memang peserta hanya perlu berada di booth masing-masing lah. Dan kena make sure yang juri ni akan ada 2 orang dan selepas dah dinilai oleh 2 orang juri, barulah bolehlah kalau kata nak tengok projek orang lain ke, dia dah settle lah bahagian penjurian. Jadi kena make sure memang dah ada 2 orang juri yang datang untuk nilai, untuk tanya soalan untuk projek yang dipertandingkan. Jangan balik dulu. Ya. Jangan balik dulu. Tunggu dulu juri sampai. Lepas tu bolehlah ke mana-mana. Kita pun ada aktiviti semasa pertandingan. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Azian. Ada apa-apa soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, Tuan Saya Syamudin. tanya berkaitan dengan hebahan ni, surat hebahan dan sebagainya, masih kita refer pada surat 12 Oktober ni ke ataupun akan ada susulan surat baru ke bahagian? Surat hebahan. Sekejap Tuan. Okey, Tuan Syamudin, minta maaf kita duduk bincang sekejap. Okey, surat hebahan yang kita serahkan kepada Tuan Syamudin, itu boleh dipegang dan boleh disampaikan kepada kolej-kolej matrikulasi yang lain dan kita akan bagi satu attachment panduan pendaftaran yang barulah. Surat hebahan tu boleh pegang, tetapi panduan yang terkini saya akan sharekan akhir sesi ni. Sesi ni. Okey, baik. Okey. Jelas Tuan Syamudin? Jelas. Okay, terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi? Mungkin ada persoalan berkaitan dengan penginapan khususnya lah daripada Unimas, UMS, kita cuba untuk entertain lah penginapan dari Unimas, UMS. Okey, tetapi untuk Semenanjung Malaysia ni so far kita buat keputusan untuk tidak menyediakan penginapan. Dan penginapan ini bukanlah berada di dalam USIM. Ini buat masa sekarang lah. Okey, tetapi kalau sekiranya ada pindaan perubahan akan kita maklumkan kemudian. Ada apa-apa soalan? Mungkin 2 minit terakhir ni kita buka lagi.
Tak ada soalan. Okey, so kalau sekiranya tak ada sebarang soalan, saya kira kita tangguh dululah kita punya taklimat ini, dan segala persoalan-persoalan yang kita tak dapat nak jawab pada petang ini kita akan maklumkan melalui grup Telegram. Okey, dan di akhir sesi taklimat ini kita akan share satu panduan terkini berkaitan dengan pendaftaran UA Universiti Awam 14 penyertaan, kalau Kolej Matrikulasi 60-20, kita akan kongsikanlah melalui grup Telegram. Dan saya kira itu saja untuk sesi kita pada petang ini, dan saya ucapkan jutaan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor sekalian untuk sudi meluangkan sedikit masa untuk mendengar taklimat PITRAM 2024, dan saya memohon doa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama permudahkanlah PITRAM 2024, dan itu saja daripada saya. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan sepanjang mengendalikan sesi taklimat ini, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Ustaz. All the best, team.